Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 24 Misbahul Munir pada huraian yang ke-9, iaitu ilmu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian sifat yang ke-9 iaitu ilmu, artinya pengetahuan. Jadi huraian yang ke-9 ni daripada 20 sifat yang wajib atas kita tahu secara tafsili. Acak kali kita sebut iman kepada Allah Subhanahu wa taala ada secara ijmali, ada secara tafsili. Secara ijmali iaitu kita beriman secara umum bagi Allah Ta'ala tu ada sifat kesempurnaan. Berapa banyak tu tak terhingga. Kita ni tak tahu sifat Tuhan tu kesempurnaannya berapa banyak, tak terhingga. Hak tahunya Allah Ta'ala. Jangan siapa Tuhan pun tak tahu, tu teruk sangat. Maksudnya hak tahunya Allah Ta'ala. Kita tak mampu nak hak kepujian kita pada Allah Ta'ala. Baik. Kemudiannya itu secara ijmali, secara umum. Adapun secara tafsili iaitu kita kena beriman 20 sifat yang wajib atas kita mukallaf tahu ni. Yang telah digariskan oleh Imam Asy'ariyah dan Maturidi. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ada pun bagi Imam Asy'arinya memadai dengan 13 sifat. Tapi giduk kira sifat maknawiyah. Kerana sifat maknawiyah tu ada dah terkandung dalam sifat ma'ani. Tetapi pendapat Maturidi kena kira suku juga. Maka kerana tu puak Maturidi ni orang panggil qaul yang mensabitkan ahwal. Lepas tu hak mana qaul hak kuatnya? Ini pendapat Asy'ari memadai dengan 13. Cuma hak 20 sifat hak wajib tahu ni
atas Maturidi ni dia panggil qaul yang masyhur. Dia hafsuhu. Baik, kemudiannya huraian sifat yang kesembilan. Kesembilan ni atas jalan tertib, mudah beri, faham, belajar dan nak sebut. Bukan atas tertib sifat Tuhan ni ada dahulu ada kemudian dak. Kalau pergi gitu rosak juga. Ni duk main rosak sokmo, sebut sikit rosak akidah, sebut sikit rosak akidah. Tu hak kita duk ayat sokmo. Akidah ni bagi tak kena sikit ya, dia jadi rosak. Kerana apa kata jadi rosak? Sebab semua sifat Allah Ta'ala ni sedia kala. Tak ada hak mari ke dulu, hak mana mari ke dia, tak ada. Semuanya bersifat dengan sedia kala. Lepas tu hak kata ke-9, ke-10, ke-11 ni orang panggil tertib, mudah untuk sebut, untuk kita belajar, untuk mudah nak menerang. Itu saja. Tak ada lebih daripada tu. Cumanya walaupun di sana atas kita kata tertib untuk mudah sebut, belajar, ada cara ulama mari letak hak nombor 1 sifat nafsiyah, iaitu wujud. Apa? Kerana nak faham ke sifat-sifat lain kena faham ke ada Tuhan dulu. Nampak? Jadi ulama gitu letak sifat-sifat yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni dia ada orang panggil kefahaman hak lain pula hak kita dapat faham daripada situ. Ni baik. Ilmu artinya pengetahuan. Alima ya'lamu ilman, mengetahui dengan cara idrak, mendapat. Sebab tu masalah ilmu dan idrak ni setengah ulama kata idrak ni hak lain pula. Tak apalah. Supaya kita tasawur kata ilmu di sini dengan makna ising. Tu letak pa situ tu. Letak pa pengetahuan saat ni tu supaya kita reti kata ilmu ni hak kita nak faham di sini ialah makna ising. Iaitu sifat yang ada pada zat. Berbeza dengan kata mengetahui. Mengetahui itu ilmu dengan makna masdar. Hak supaya kemarin jugalah. Kemarin dulu tu ni idrak pengetahuan. Tahu idrak perkehendak. Kehendak dengan perkehendak lain. Perkehendak kena pada ising, iaitu sifat hak kita nak belajar. Ada perkehendak tu masdar dia. Dan dia merupakan samarah, kehasilan daripada ada sifat perkehendak pada Allah. Maka Tuhan tu berkehendak. Tuhan berkehendak dengan sifat perkehendak. Tuhan mengetahui dengan sifat pengetahuan. Baik. Wajib pada syarak, yakni pada undang-undang agama pula. Kalau undang-undang hak dunia ni kita patuhi molek dah. SOP molek dah. Sebab bimbang tu 1,000. Kena denda bayar. Patuh undang-undang syarak ni tak patuhi. Hak kata wajib kita tak tahu, kita tak buat, kita tak belajar, kita tak iktikad. Hak ni bukan sekadar 1,000 je. Parut pada 1,000 lagi. Wajib pada syarat ni kita tak buat, parut pada Covid lagi. Nampak? Sebab 1,000 kau Covid kau hak tu habis dengan dunia je. Dia tak pergi dah ke akhirat. Ada pun kalau kata wajib pada syarat kita tak buat, kita tak tahu. Nu seksa. Parutlah kita seksa, kena seksanya wal iyazubillah. Patu hak di Covid, hak di 1,000 ni pun kita mikir tak habis. Ada orang kena denda tak pakai mah juga. 1,000 denda Allah menangis lah. Nak mari mana duit, nak cari duit. Tu ayat kata kita ni mari rasa. Mikir. Ya biasa dah tu. Sepatutnya dan lebih lagi lah kita kena mikir ke hak akhirat kita ni. Nampak deh. Wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Kena tahu. Nak tahu kena belajar. Sebab al-ilmu bitta'allum. Ilmu ni dengan cara kita belajar. Dia ilmu dia tak mari dengan tanpa tak belajar dak. Sebab tu ulama meletakkan ilmu ni ada dua.
ilmu jenis kasbi, hak usaha ni, ikhtiar kita ni. Yang keduanya ilmu jenis ladunni. Ladunni ni hak Tuhan beri kalau kita tanpa perlu belajar. Hak tu orang-orang terpilih ya. Orang hak mana? Orang hak man amila bima alima. Orang hak beramal dengan apa hak dia tahu. Farasahullahu ma lam ya'lam. Tuhan akan mewariskan bagi dia bagi hak dia tak tahu. Tapi man amila bima alima, kena ada alima hak jenis kasbi, usaha dulu. Tak, barulah bila kita beramal dengan apa hak kita tahu, dengan cara kita dok belajar ni, baru Tuhan mewariskan bagi kita ilmu ladunni tu. Hak supaya Nabi Khidir alaihi salam tu ni. Belalah orang kata mitos ke gapo ke. Kita mengaji cara kita. Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala. Kena tahu serta mengaku. Jadi nak ayat kata tahu tu benda lain, mengaku tu benda lain. Tak lazim. Tak lazim dengan tahu tentu mengaku tak. Tapi bila kata mengaku tu kena tahu. Nak mengaku apa kalau tak tahu? Sebab tu orang kita ni dia kata dia mengaku. Apa dia hak buat mengakunya? Nak mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan, memadai ke tak? Tak memadai lagi bagi nak lepas kewajipan kita sebagai mukallaf. Kita kena faham Allah Ta'ala ni sifat hak wajib di dianya lagu mana. Kalau kata satu tu satu lagu mana kata satu tu. Satu hak jenis besar boleh kerak boleh bahagi ke? Kau satu hak panggil kamu mutasir kamu fasih. Tu kita kena belajar ni. Kalau tak belajar, dia nak mengaku hak sebenar, hak supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mari beritahu kepada kita tak boleh. Ni nak tahu dengan hak nak mengaku dengan hak sebenar seperti mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat mari tahu kepada kita, kena melalui belajar. Kalau tak melalui belajar, tak ada ukuran kita. Ni tak ada ukuran. Ni supaya beginilah nak bagi mudah. Hak demo denda 1000 saat ni tu. Demo beri dah ukuran mana hak kata ni langgar SOP hak kena denda. Ada ukuran. Jadi kalau kita ni tak tahu ukurannya mana SOP dia hak kita kena patuhi. Maka bagaimana kita nak pasti kata kita ni selamat daripada kena denda? Umpama mudah zaman kita sekarang ni. Ukuran di kita sekarang ni tahu mana kata pengakuan saya ni sebenar. Tak ada ukuran sebab kita tak belajar. Tapi kalau kita belajar, kita tahu. Saya tahu ukuran kata saya ni betul dah pengakuan hak serupa dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak bagi ulama-ulama salafun salih mai dak buaya radhiyallahu anhu ajma'in betul. Saya tahu mana sebab saya belajar. Saya tahu hak saya pegang ni benar sebenar. Nampak? Sebab tu nak mengaku ni pun nak kena belajar. Jangan mengaku sekadar dengan hak tak belajar tu, hak tu tak melepasi lagi tanggung kewajipan. Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala, yakni pada zat Allah Ta'ala satu sifat ilmu. Tu artinya apa ilmu tu? Ni kita nak tahu, nak pergi lah. Bukan nak beramal guana dak. Cuma di sana ada setengah ulama ia bahas lagu mana kita beramal dengan ilmu ni. Kalau beramal dengan semaya ni, kita belajar bab semaya, kita pun beramal dengan cara semaya. Beramal dengan reti kata Tuhan ni bersifat dengan mengetahui, iaitu kita hindarkan daripada segala benda hak Tuhan tegur. Dan kita buat semua apa hak Tuhan suruh. Sebab apa? Sebab Tuhan bersifat dengan ilmu. Tuhan tahu. Hak kita dok belajar ni, Tuhan tahu. Hak kita jenis tak semaya be, Tuhan tahu walaupun orang lain tak tahu. Ni. Jadi seseorang yang mana betul-betul beramal, dia bukan sekadar mengaku ni hak wajib. Ni. Tak mengaku gak hak ni boleh rosak akidah lah. Beramal dengan ilmu, beramal dengan tahu kata Tuhan ni bersifat dengan ilmu, pengakuan kita kata Tuhan berilmu saat ni, kita buat apa Tuhan suruh, kita tinggal apa Tuhan larang. Tu nak boleh sampai situlah sebenarnya. Baik, satu sifat ilmu artinya pengetahuan dan tidak jahilnya Allah Ta'ala. Yalah lah bila kata sifat pengetahuan, sifat ilmu, tentu tidak jahil. Baik.
Jadi tidak jahil itulah orang panggil istihalatul mustahil, ataupun dia panggil lazim bagi kata ilmu tidak jahil. Istihalatul mustahil tidak jahil, Allah Taala telah panggil istihalatul mustahil hak kita pegangnya. Adapun jahil di Allah hak tu benda yang mustahil. Lagi kalau kita mengaji sifat mustahil di Allah Taala ni 20 hak wajib sifat Allah Taala kita nak pegang, 20 hak mustahil, 1 hak arus, jadi 41. Bila kata la ilaha illallah 41. Muhammadur Rasulullah 9 pegangnya. Mana 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Baik, hak kita kata 20 wajib, 20 mustahil. 20 mustahil tu hak mana? Kalau kita pegang kata 20 hak wajib, di antaranya Tuhan tu bersifat dengan ilmu. Hak mustahilnya apa dia? Jahil. Gak kita pegang kau kata Tuhan tu jahil. Kalau kita berpegang kata Tuhan ni jahil, maksudnya berlawan ni. Jadi katanya ulama, kita bukan pegang sifat mustahil tu dak, iaitu jahil di Allah. Tetapi yang kita pegangnya ialah istihalatul mustahil, iaitu tidak jahil Allah, yang mana sama makna dengan ilmu tu. Cuma dia orang panggil kerana orang panggil kerosakan, salah pegangnya, salah kefahaman pada ilmu ni sangat bahaya, iaitu membawa pada kufur. Maka tak memadai sahaja kita belajar bab wajib, kita belajar juga bab mustahil, supaya kita tanzih, kita suci ke Allah daripada sifat kekurangan tadi. Tu dah. Kata pahal sikit pun tak apalah situ tu. Firman Allah Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Tu jumpa pula dah di dalam mutabaqah dia dengan di dalam iltizam tu dah. Pada perkataan alim tu, artinya bahawa sungguhnya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu itu yang mengetahui. Ya tak, ayat Tuhan mempunyai sifat ilmunya. Dia kata Tuhan tu atas tiap-tiap sesuatu itu Tuhan tu tahu. Tahu tentulah dengan ilmu. Boleh ni. Tak okey tahu dengan tanpa ada ilmu. Jadi di situ ada kefahaman kita di dalam mutabaqah dengan di dalam iltizam, supaya dengan hak itu jugalah. Mana? Jadi di dalam mutabaqahnya Allah Taala beritahu bahawa Allah tu mengetahui. Gitu ya. Tapi Tuhan tak sebut pada Allah Taala tu ada sifat pengetahuan. Patut kita tahu mana Tuhan tak ada sifat pengetahuan. Dengan dalil ni jugalah, iaitu dengan cara di dalam iltizam. Sebab apa di dalam iltizam? Maksud kata boleh kau kalau Tuhan tu mengetahui tanpa ada sifat pengetahuan? Tak boleh. Tentulah Tuhan tu mengetahui, tentulah dia tu ada sifat pengetahuan. Dia panggil di dalam iltizam. Lazim di atas Tuhan tu tahu, tentulah Tuhan satu ada pengetahuan. Tu tahu lain, pengetahuan tu lain. Tahu tu benda hasil daripada ada di kita sifat pengetahuan. Boleh ni. Dan ilmu itu jadi artinya bahawa sungguhnya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap sesuatu kita faham. Innallaha bikulli syai'in alim. Beza dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Tu lain. Kulli juga, hatu kullu, hatu semua Tuhan, tiap-tiap sesuatu Tuhan kuasa. Hak ni pun tiap-tiap sesuatu Tuhan mengetahui. Tapi tiap-tiap sesuatu Tuhan kuasa tu kita mengaji dah. Takluk kudratnya pada bahasa benda yang harus, pada bahasa benda mungkinat saja. Benda wajibat mustahilat ia tak setuh. Tetapi pada bahasa ilmu dia setuh semua. Supaya kalam dia setuh semua. Hak benda wajib, hak benda mustahil, hak benda harus. Sebab itulah semua benda tak kira lah benda tu wajib ke, seperti zat dan sifat Allah. Tuhan tahu. Sebab tu hak kita sebut tadi. Ni, sifat kesempurnaan Allah. Tuhan tahu ke tak? Tahulah, sebab hak tu bagai wajib. Tak ada benda tersembunyi di Allah Ta'ala ni. Nampak dah. Benda hak ada, benda hak tak ada. Benda hak wajib, benda hak mustahil, benda hak sungguh, semua Tuhan tahu berlaku. Benda mustahil seperti kita kata sekutu bagi Allah.
Allah Ta'ala tahu juga. Sebab tu tak boleh kita kata Tuhan tak tahu. Tak boleh. Kalau ada satu benda saja hak tu terlepas daripada pengetahuan Allah, maka membawa Tuhan tu jahil. Jahil di Tuhan ni gak rosak akidah lah. Inilah di antara benda di dalam pegangan puak Mu'tazilah yang merosakkan akidah dia. Bukan sekadar bawa pada fasik rosak tu. Mana? Dia pegang kata Tuhan tahu sesuatu tu atas jalan ijmali, tidak tahu atas jalan tafsili. Lagu mana ijmali? Ijmali ni maksudnya dia kata Tuhan ni tahu secara umum saja. Seperti sekilo gula, sekilo beras. Tak. Satu pasir lori. Berapa biji bilangan pasir, berapa biji bilangan gula. Dia kata Tuhan tak tahu. Tu panggil tak tahu secara tafsili. Secara ijmali tahu. Apa tu lagu mana Tuhan tak tahu? Hak pasir tu siapa dia buat? Hak gula tu siapa dia buat? Siapa dia dok buat? Allah Ta'ala lah buat. Tak ada benda atas muka dunia, semua Allah Ta'ala buat. Baik ko buruk ko, baik buruk tu ni sebuah syarak lah. Nampak? Semua benda Tuhan buat. Benda hak dipandang mulia ko, benda hak keji ko. Cuma nisbah kita kecek ayat dah dulu. Bab masalah sifat kudrat Tuhan ni, masalah kecek, jangan kita sandar ke benda tak molek di Allah. Siapa buat babi? Allah Ta'ala. Tu jangan. Lepas tu kalau tanya siapa buat babi semua ni, Allah Ta'ala buat semua benda. Jangan kita sandar ke benda tak molek di Allah. Tuhan buat buruk. Tu tak boleh. Cara cakap tu kurang molek. Hakikatnya memang Tuhan semua buat. Tak ada benda hak kuasa selain pada Allah Ta'ala. Dah kita bahas dah dulu. Mu'tazilah rosak dia kudrat Allah ni. Dia sandar hak baik di Allah, hak buruk bukan Allah. Kalau kita siapa dia hak buruk, seolah-olah ada Tuhan lain pula hak boleh buat kerja hak buruk ni. Orang curi siapa dia buat, boleh berjalan, boleh mikir, orang curi saat ni. Tidak Tuhan. Kalau kita ada benda lain hak kuasa sama dengan kuasa Allah. Tu rosak sosial akidah. Hak ni Tuhan tak tahu secara tafsili, Tuhan tahu secara ijmal saja. Rosak akidah dia nya. Tu deh. Nak faham kau akidah ni bukan mudah. Nak faham biar akidah kita ni sebenar bukan mudah. Orang ni nak ngaji cikucak gitu je. Nak ngaji faham lalu dah. Dia ada lagi ni, dia kata kalau nak mengaji ni begitu molah sifat tauhid ni, kalau begitu gak nyanyolah kau orang hok jenis jauh daripada ahli ulama dan sebagainya. Dia buat alasan. Jadi susahlah agama kalau kena ngaji tauhid ni begini. Bapa buat tahu alasan. Susahlah orang nak ngaji Quran, orang nak baca Quran. Sebab apa? Orang baca Quran salah pada baca berdosa. Salah pada baca berdosa. Nampak deh. Sebab tu orang bila nak baca Quran wajib belajar membaca ke Quran tu, nak baca lagu mana. Tak boleh ikut sedak nak baca. Kalau salah berdosa. Jadi kalulah orang buat alasan, susahnya ilmu tauhid yang mengajar, kalau gitu gak nyanyolah orang nak reti agama ni. Bapa tahu alasan dengan susahnya orang nak ngaji Quran, bapa salah sikit berdosa. Dah bapa dia tak belajar. Supaya dengan ilmu tauhid ni lah, bapa dia tak belajar. Ni. Jadi biasalah kalau benda dunia ni pun memakai masa untuk kita reti. Agama pun memakai masa untuk kita nak faham satu-satu beda ilmu saat ni tu. Lepas tu nak faham pula setakat mana, ada setakat rendah sekadar melepas fardu ain, ada lebih daripada tu lagi iaitu melepaskan fardu kifayah. Kalau seseorang tu dalam bidang tu dah wajib atas dia mendalami lebih dalam supaya melepaskan kefarduan di atas orang lain. Ni. Jadi hak kita nak faham sekadar dalam ilmu tauhid, ilmu fiqh tu fardu ain, semua kena reti. Nak lebih lagi bukan khilaf lah, jadi kufur tak dan sebagainya, hak tu fardu kifayah. Siapa dia kena mendalami? Orang hak dalam bidang ni dah lah. Orang hak duk pondok, orang hak duk universiti, orang hak masuk bidang tu dia wajib mendalami. Nampak deh. Apa? Sebab nak lepaskan orang lain. Di dia saat ni. Sebab tu kita terima kasih orang yang mendalami ke ilmu ni. Kita ni bukan mendalami, kita ni baru nak lepas kefarduan kita lain.
Tu pun kita pening kepala dah. Apatah lagi orang hok nak mendanami lagi. Terlebih lagi. Sebab tu kita kena sokonge. Nak sokonge bagi orang nak mendalami agama ni. Ni setengah-setengah kita pandai lekeh. Orang mendalami agama pandai lekeh. Masuk pondok Allah. Ngaji gapo. Kerja. Lepas ni nak kerja gapo. Minta ngorang tu. Nya tak faham orang ning duk ngaji bahagian agama mendalami tu. We lepas dimu. Kamu tu kalau dia tak mengaji tak menami, kamu juga berdosa. Data-data dia pandai lekeh. Nampak ni? Baik, sesat situ biar kita faham bila-bila duk mengaji ni. Jadi pegangan Mu'tazilah Tuhan tak tahu secara tafsili, Tuhan tahu hanya secara ijmali. Hak tu rasa akidah. Kita ahli sunnah kita pegang Tuhan tahu secara ijmali, dan Tuhan tahu secara tafsili. Susah ke? Ni. Dan ilmu itu gapo ilmu ni? Satu sifat. Satu sifat. Ni, Mu'tazilah dia tak pegang ni. Dia kata Tuhan ni tak ada sifat. Sebab apa? Kalau Tuhan ni ada sifat, jadi berbilai-bilai pula sifat. Tu tak mengaji tu. Kita Allah Ta'ala ni satu. Satu wahdaniyah, satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'an. Tetapi satu pada sifat ni dengan makna lagu mana? Adakah bila Tuhan ni ada kudrat, iradah, ilmu jadi berbilai sifat Tuhan? Tak. Yang jadi berbilainya bila Tuhan tu ada dua kudrat. Tak memadai dengan sekudrat, nak kena ada dua nak pula. Tu baru lemah. Ada pun Tuhan ada sifat kudrat, iradah, ilmu, itu tidak menunjuk ke benda yang mustahil atas Allah ada. Jadi Mu'tazilah dia faham kata kalau kata Tuhan ni ada ilmu, ada kudrat, ada iradah, jadi berbilai sifat Tuhan. Tu dia tak faham. Dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada ia sifat ni di zat Allah Ta'ala. Kita sebut dah. Sifat maqama bi ghairi, benda yang berada pada benda lain, menupik pada benda lain. Zat maqama bi nafsi, benda hak berdiri sendiri tak menupik. Cuma di satu kata Baba Sik Baba Haji Saleh rahimahullah ta'ala, di Kedah dia satu pengajian, kita dengar kata dia kata zat dan sifat Allah ni semuanya sempurna dah. Dia lagu ni. Kalau kata sifat putih ni dia tak sempurna dengan makna dia memerlukan pada zat kertas, zat dinding, zat cat untuk dia menupai duduk. Dia memerlukan zat untuk tupai duduk. Ada pun sifat Allah, ni kena we faham molek. Kita pun tak dengar tempat lain ni, dengar di Tok Guru Saleh tu ya. Dia nak buat pada kan. Bahasa haluslah sikit. Jadi kalau katalah sifat Allah bukan memerlukan pada zat Allah, tidak. Sifat Allah Ta'ala ni sempurna dah, zat Allah Ta'ala ni pun sempurna dah. Lepas tu sifat Allah duduk di zat Allah Ta'ala ni, orang panggil bersesuaian. Jodoh dia. Pasangan dia. Zat yang sempurna pada sifat yang sempurna pada zat yang sempurna. Boleh ni? Ya halusi tu. Baik, dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala, yang nyatalah segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus itu dengan ilmu. Ni dia panggil takluk inkishaf. Inkishaf ni maksudnya terbuka di Allah segala perkara. Samuk basar lagi akan datang insya-Allah. Tak sebut lagi samuk basar. Samuk basar inkishaf juga, tetapi inkishaf pada samuk basar lain dengan inkishaf pada ilmu. Inkishaf ni maksudnya ternyata. Supaya kita belajar baru nyata di kita. Lagu ni baru nyata. Adapun Allah Ta'ala inkishaf nyata di Allah ni sedia kala lagi dah. Sebelum kita ada tu Tuhan tahu dah, nyata dah di Allah. Supaya kita ni duk bunyi ada apa nama ni, di sebelah pihak muslimat tu ada duk bunyi soseh. Siapa dia ni? Tak. Tain-tain tak ada nak pergi masjid ni. Siapa dia main masjid ni? Tak. Kita pun buka tiga tengok. Mokcik. Jadi maksudnya inkishaf tu gitulah. Seolah-olah ada tabir, ada tirai, kita buka, kita nampak. Seolah-olah bukan begitu.
Jadi nak yang kata inkishaf ilmu ni nyata di Allah semua perkara. Benda hak wajib Tuhan tahu, benda hak mustahil Tuhan tahu, benda hak aruh Tuhan tahu belaka. Boleh ni. Benda wajib apa? Tanda molek. Benda wajib tu zat dan sifat Allah. Tu benda wajib. Ni. Lepas tu lagi. Ada muna azaliyun. Tu pun wajib juga. Tak ada kita hak sedia ni. Dulu-dulu tak ada kita tu. Tu pun kira wajib juga. Jadi benda hak wajib tu Tuhan tahu. Tuhan tahu dia ni ada, Tuhan tahu ilmu di dia. Tahu bila sedia kala lagi. Nampak? Ternyata sedia kala lagi dah. Lepas tu benda hak mustahil Tuhan tahu sedia kala lagi dah. Hak setan nak durhaka Tuhan tahu dah. Bahkan kalau kita nak bahas bab kudrat ni, tak boleh nak sehat, tak boleh nak kecek kedai kopi gini. Hak setan tu hidur haka ke Tuhan, siapa dia buat? Allah Taala lah. Akidah kita tak boleh nak sandar benda durhaka ni Tuhan buat. Kecuali pada majlis ilmu beginilah nak wi faham. Ni, tu kata jangan duk kecek gitu kedai kopi. Supaya saat ni lah kita kata siapa buat babi, Allah Taala tak boleh kecek gitu. Ni. Jadi nak katanya Tuhan tahu dah segala benda. Hak mustahil ke apa? Mustahil ni benda hak tak terima di akal kita. Mana ada Tuhan lain selain daripada Allah. Tuhan tahu juga tak akan ada. Benda harus kita ni dulunya tak ada, Tuhan tahu. Kita ni walaupun dulunya tak ada, Tuhan tahu akan ada bila mati, sebab apa mati, asbab musabab dia, pelanggar ke guana ke. Tuhan tahu. Dan Tuhan lah yang memperlakukan semua benda. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia bermula Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu dan tiap-tiap apa yang kamu kerjakan. Nak berdebe mana lagi dah kita dengan Tuhan ni nyo. No. Tak ada berdebe lah. Sebab tu bila buat salah gak rasa sangat dengan Tuhan buat apa lagi dia buat salah. Ni bila dapat buat ibadat Allah, terima kasih banyaklah ya Allah buat ibadatnya. Moga bukan kita tak ada ring di kita, tak ada kuasa di kita, muncullah Tuhan wika kita duduk begini. Dak. Tu deh. Dan ilmu itu satu sifat yang ada ia di zat Allah Taala yang nyata segala perkara, nyata tu panggil inkishaf. Yang wajib, perkara wajib, dan yang mustahil. Wajib apa? Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, bagi hak mesti, bagi hak tak terima tidak. Ni maksud kata apa? Bagi hak terima tidak, maksudnya bagi hak mesti. Mustahil apa? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, bagi hak tidak terima pada ada, maksudnya benda tu mesti tak ada. Ni. Dan yang harus ma yasufil akli wujuduhu wa adamuhu. Tu hok mana pernah dah tu ngaji mubarahin, buat daurah dah gitu. Tu kena hafal tu. Dan yang harus itu dengan ilmu, yakni dengan pengetahuan, tidak jahil sekali-kali. Bukan dulu tak tahu, lepas tu tahu pun tak juga. Kerana tu pun dikira jahil. Kita ni dulu tak tahu, sekarang tahu, dikira alim dah. Allah Ta'ala kalau gitu pun dikira ke jahil juga. Dia bagi ilmu itu satu takluk dua mana, iaitu takluk tanjidil qadim. Apa tanjidil qadim? Artinya berlaku mengetahui dan lulusnya mengetahui segala perkara itu pada sedia kala. Sedia kala lagi dah Tuhan tahu tiap sesuatu tadi, bukan baru tahu. Tanjis lulus, qadim sedia kala. Tu dah. Tu apa ni fik tahawulat tu. Tak fik hak fik hak berkaitan dengan orang panggil mana alamat-alamat kiamat ni. Hak Habib Abu Bakar tu. Hafizahullah an. Dia letak ke nak ayat kata semua perkara ni hak nak berlaku daripada zaman Nabi SAW hingga kepada berlaku kiamat, Nabi ayat berlaku dah. Tu katanya Sayyidina Huzaifah, saya ingat. Nabi ayat berlaku dah. Jadi sahabat hok mana kata Nabi tak ada ayat kau gapo tu, hok tu mereka mungkin terlupa. Tak ada dalam kitab sahih pun ada. Ni. Bahkan Nabi menyata dah ketua-ketua pala-pala hok akan merosakkan alam ni. Ada berapa semua ada sahih tu ada. Dalam Jawahirul Bukhari hok kita ngaji tengah hari tu pun ada.
InsyaAllah minggu hadapan kita start lah tengah hari Jawahirul Bukhari hadis ni Nabi ayat belaka dah. Tu dia. Nabi moga Allah Taala beri wahyu ke Nabi ayat ke sahabat. Jadi hak mana sahabat tak tahu, tak ingat tu, hak tu hanya mereka dilupakan. Tak dilupakan. Hak nak berlaku Covid, siapa dia pala buat jadi rosakkan alam ni. Tu Nabi nyata dah. Nyata berlaku dah. Tu insya-Allah nanti anjuran pondok kita pun kita nak pondok akan anjurkan bersama dengan Ustaz Said, sahabat kita, guru kita Ustaz Said Yamani, akan sambung balik pengajian daurah pengajian berkaitan dengan akhir zaman itulah. 30 hari bulan ni kan rasanya insya-Allah Ustaz Said dia sanggup, insya-Allah akan buat live di Facebook pondok. Facebook pondok insya-Allah. Baik. Lepas tu esok tu insya-Allah kita mula ke pengajian Ashbah wan Nazair pagi dengan Baba Suh. Kitab Sufi. Insya-Allah. Doa-doalah. Musim-musim ni jadi susah sikit. Tu sedikit makluman. Pengajian 2-3 kelas akan buat. Hak petang ni kita insya-Allah teruskan juga. Hak pagi Baba Suh akan baca esok insya-Allah Rabu. Lepas tu tengah hari tu insya-Allah hadis, mustalah hadis, balaghah apa semua tu insya-Allah minggu hadapan lah. Lepas tu sekelah hari 30 hari bulan tu. 30 hari bulan tu kita buat di Facebook pondok lah. Baik, selesai situ. Semua benda ni tahu dah. Artinya berlaku, mengetahui dan luluh mengetahui semua perkara tu sedia kalau bukan tahu dah. Baik, selesai situ. Jadi pegangan hak kita sebut tadi semua tu akan jadi rosak. Tuhan tahu secara ijmal, tahu secara kulli. Ijmal atau secara kulli. Tuhan tak tahu secara tafsiri, secara juz'i tak tahu. Tu sesat belaka tu. Boleh rosakkan akidah. Jadi kita mengajilah. Sikit lagi. Dan makna mengetahui dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib itu lagu mana? Mengetahui dengan sungguhnya. Gitu. Tuhan tahu lagu mana benda benda hak wajib tu. Tuhan tahu benda tu sungguh, yakni adanya. Zat dia, sifat dia. Tuhan tahu. Gitu tahu benda yang wajib. Dan mengetahui segala yang mustahil itu mengetahui dengan tidaknya, tidak dan doknya. Ada dan sungguh, tidak dan doknya. Nampak? Tuhan tahu. Dan mengetahui perkara yang harus itu mengetahuinya akan ada atau tiada atau akan tiadanya. Dan mengetahui perkara yang harus itu supaya tetap kita ni, makhluk ni, Tuhan tahu benda arus ni, panggil benda mungkin ni, mengetahui lawan mana? Mengetahui akan ada atau tiada. Tuhan tahu ada ke tiada ke, atau akan tiadanya. Maksud akan tiada ni gini, maksudnya sungguh dan tidaknya. Gitu deh. Ada dan tiada, sungguh dan tidak. Ada perkara ada, sungguh ni perkara amru iktibari. Jatuh mana jatuh? Amru iktibari, kita faham ya. Nampak dah. Jadi tiada tu lawan bagi ada, tidak tu lawan bagi hak sungguh. Jadi kalau kata buah kelapa saat ni tu tidak jatuh, kalau kita kata jatuhnya buah kelapa, maka tak jatuh tu tidak. Lawan ni bagi tidak, sungguh ni lawan ni bagi tidak. Mengetahui akan ada atau tiada, atau akan tiadanya ini, atau akan sungguh dan tidaknya. Tuhan tahu. Tak supaya gelas ni.
supaya gelas ada Tuhan tahu ada. Lepas tu Tuhan tahu gelas ni kecil umpamanya. Tu sungguh. Bila kata sungguh di dia saat ni tu kecil, besar di dia tu panggil tidak. Dia tak adanya gelas tu orang panggil benda yang tiada. Adanya gelas tu benda yang ada. Sekarang bila gelas tu ada, tak ada gelas tu tiada. Baik, so ada lawannya tiada. Tuhan tahu salah satu lah. Tahu dua-dua mustahil lah. Kalau kata ada, tentu ada lah. Lepas tu gelas ni kecil. Kecil tu sungguh dia panggil amruk itibari, kita faham ya. Maka besar di dia tu tidak. Tuhan tahu kata besar dia tu tidak. Hak sungguh di dia yang kecil. Gitu ni. Sebagai mengetahui yang nyata segala perkara itu dengan ilmu Allah Ta'ala di atas kelakuan bagi segala perkara itu dengan tidak terdahulu jahil dan berpapoh nisyak. Bukan kata dulu tu tak tahu, baru tahu tak. Lepas tu bukannya dia tahu tu dalam keadaan berpapoh, dalam keadaan orang panggil tidak ada kepastian ko. Tak. Asas itu. Dan dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu, mana dalil dia? Hujah kita kata Tuhan ni ada sifat ilmu, ialah kita fikir. Tu dalil akli. Ayat dah kemarin, malah nak ulang dah lah huraian dia nya. Kita fikir tilik kepada makhluk ini. Dalil Tuhan ada sifat ilmu ni Allah ni lah. Tu orang panggil dalil secara ijmal, secara umumnya. Mana dalil Tuhan ni ada? Allah ni lah. Allah ni menunjuk kata Tuhan ada. Mana dalil kata Tuhan ni bersifat dengan ilmu? Dalilnya Allah ni lah. Kalau orang tanya apa kaitan ada Allah dengan adanya ilmu di Tuhan, tu kaitan. Tu kena tafsiri pula lah. Kita kecil mudahnya, kalau kata Tuhan ni ada sifat ilmu, lagu mana Allah ni boleh ada? Kalau dia tak ada sifat ilmu, tentu dia jahil. Kalau dia jahil, tak boleh buat Allah. Lepas tu Allah ni ada dah dengan musyahadah, dengan penyaksian kita. Maka ceraklah Tuhan tu ada sifat ilmu. Mudah ya ke dalil tu nyo. Dalil gitu je. Maka apabila jahil ia Allah, ni nak tafsir, nak hurah dalil saat ni. Dalil secara ijmalnya kata ada ilmu di Tuhan ialah ada Allah tu secara ijmali. Nak tafsir. Maka jika Allah Ta'ala tidak berilmu padanya, takdir kata, jika Allah Ta'ala, kalau Tuhan ni tak ada ilmu, nescaya adalah ia Allah tu jahil. Nampak? Maka apabila jahil ia Allah, tentulah tidak mengkehendaki. Jadi ni orang panggil dia hura dalil sikitlah. Kalau Tuhan tu jahil, dia tak ada sifat kehendak. Ya supaya gini, orang nak buat bangunan ke apa, dia tahu. Dia tahu tu baru dia ada sifat kehendak. Kalau dia tak tahu, dia ada kehendak ke tak? Nak buat rumah seperti mana sekarang, nak buat kereta seperti sekarang. Orang dulu ada tak? Ada, mungkin dia tak tahu. Tapi bila dia nampak ada dah ilmu di dia, dia tengok ke makhluk ke, dia tengok ke guana ke, tu hewi ke mahirai ke dia, fikiran saat ni, dia pun adalah kehendak. Jadi kehendak ni mari timbul di ilmu saat ni. Cuma kehendak Tuhan bukan mari di ilmu. Cuma nak katanya, kalau kata tak ada ilmu, tentu tak ada sifat kehendak Allah. Boleh. Dan tentulah tidak menghendaki, sebab nak kehendak ni tahu dan tidak menentu. Menentu ni orang panggil apa? Takluk bagi iradat, iaitu menentu. Taksis dia panggil menentu. Dan tentulah Tuhan tak menentu, kerana yang jahil itu dia tak mengetahui, dia tak tahu. Lepas tu nak kehendak nak menentu, lagu mana mungkin dia tak tahu. Dan apabila ia Allah tak mengetahui, tentu tak pandai. Dan apabila tak pandai, tentulah lemah daripada menjadikan makhluk. Orang buat rumah tu, orang hok bodoh ke? Tidak. Orang hok belajar puluh-puluh tahun tu, arkitek apa semua tu, dia mau belajar nak buat. Bukan mudah-mudah. Ni tanah ni boleh buat kodok bangunan tinggi mana boleh buat. Nak wi tinggi tak wi jatuh lagu mana. Tu deh.
Jadi dibangunnya di kereta, di apa saja hak kita tengok di makhluk ni pun kena ada ilmu. Apatah lagi Allah Ta'ala nak buat alam ni, lagilah mesti ada sifat ilmu. Kalau tak tentu lemah daripada menjadikan makhluk. Dari itu lemah Tuhan daripada menjadikan makhluk tu batilun, tak dapat terima. Kenapa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, yakni dengan penyaksian mata kita. Kita dah nampak dah makhluk ni ada. Lepas tu lagu mana kita boleh kata Tuhan tak mampu buat? Barang itu ada dah. Baik, sah situ. Ada dah dengan musyahadah kita. Kalau begitu kejap di hati kita bahawa ada pada Allah Ta'ala ilmu mana ianya tidak jahil, itulah pengakuan yang sebenar, yang muwafaqah ni maksud katanya yang berbetulan ia pengakuan dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mana seperti mana firman Allah Ta'ala, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Mujadalah ayat 7. Artinya, adakah tidak nampak engkau akan bahawa sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui ia Allah akan barang yang ada di dalam langit dan barang yang ada ia barang di dalam bumi di dalam bumi. Di dalam bumi ini hingga akhir ayat. Alam tara annallahi mutaqati tak faham ke bahawa Tuhan ni tahu barang hak dok dalam langit, barang hak di bumi. Mana dalil kata Tuhan tahu? Ada alam lah dalil Tuhan tahu. Jadi kita dok tengok alam ni, kita reti kata Tuhan tu tahu. Keadaan diri kita, keadaan bumi, alam semua ni, bahkan Tuhan lah hak dok buat. Sesat situ. Maka nyatalah daripada firman itu bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat ilmu, ianya tidak jahil. Reti situ. Dia habislah satu sifat iaitu ilmu. Wallahu a'lam. InsyaAllah esok kita sambung sifat hayat, dan seterusnya lah sama basar dan kalam. Wallahu a'lam. Siapa ni? Syam ni. Tak ada soalan ni. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.